A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiyati wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wal 'asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baiklah, kita teruskan lagi siri kita ini berkaitan dengan ulang kaji ya. Hari ini kita masih lagi berkaitan dengan golongan kata, iaitu kata adjektif ya, kata adjektif. Jadi kata adjektif ni ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan sifat bagi kata nama. Jadi kata adjektif merupakan inti bagi binaan frasa adjektif. Antara ciri kata adjektif, maknanya kalau kita nak lihat bagaimana untuk kita katakan dia ni sebagai kata adjektif, yang pertama boleh menggunakan kata penguat. Yang ini terdiri daripada penguat di hadapan sebelum kata adjektif, penguat di belakang selepas kata adjektif, ataupun penguat hadapan dan belakang secara serentak. Maksudnya bila kita jumpa kata penguat ini, jadi sama ada di belakang, sama ada di depan ataupun di belakang, maka itu ialah kata adjektif. Cuba kita perhatikan, misalnya kata penguat di hadapan, kita guna perkataan amat jelita, paling tinggi, sungguh murni. Kalau kata penguat di belakang, kita jumpa misalnya jelita sekali, tinggi nian, murni benar. Kalau kata penguat serentak, misalnya kita jumpa perkataan amat jelita benar, sangat tinggi sekali, sungguh murni sekali. Baiklah, yang kedua pula mengalami perbandingan. Lazimnya menggunakan beberapa bentuk perbandingan, iaitu bagai, bak, seperti, laksana, imbuhan, se dan ter, sama, lebih dan kurang. Jadi bila kita jumpa perkataan itu juga ada termasuk di dalam kata adjektif. Misalnya kita guna perkataan kata perbandingan. Jadi perkataan yang biasa kita dengar ialah bagai, bak, seperti. Misalnya keras bagai batu, lembut bak baldu, jahat seperti hantu. Seterusnya kita jumpa juga imbuhan kata adjektif. Misalnya kita jumpa penggunaan perkataan se dengan ter. Misalnya semasyhur, tertinggi. Ya. Dan yang ketiga iaitu tahap perbandingan. Bagaimana kita nak guna tahap perbandingan? Misalnya kita menggunakan perkataan sama, lebih, kurang. Contoh penggunaan kata yang pernah kita gunakan, misalnya sama gagah, lebih lemak, kurang sedap. Kemudian kata adjektif juga boleh disertai kata penegas. Ini juga adalah sebahagian daripada ciri dia. Jadi penegasan ini terletak di hadapan ataupun di belakang kata adjektif. Bagaimana contoh kata penegas? Iaitu memang senang. Itu penegas hadapan. Kalau penegas belakang misalnya sedap juga, miskin sahaja. Kemudian ciri yang lain iaitu boleh menerima se dengan nya. Contoh sebenarnya, selengkapnya, setinggi-tingginya. Itu adalah kata adjektif. Dan yang terakhir sekali iaitu boleh didahului perkataan makin ataupun semakin. Misalnya kita guna perkataan makin enak, makin subur, makin cantik. Kita juga menggunakan perkataan se di depan. Kita jumpa perkataan semakin kotor, semakin tenteram, semakin cemerlang. Tidak susah ya. Okey, baiklah, kita pergi lagi kepada yang keempat. Yang ini kalau orang tanya, apa fungsi kata adjektif? Jadi fungsi kata adjektif ini dia ada 6 semuanya. Yang pertama, inti bagi binaan frasa adjektif. Misalnya, kelabu asad. Kelabu itu ialah inti. Seramah neneknya. Jauh pandangan. Itu ialah inti ya. Kelabu, seramah, jauh, ini kita panggil inti. Yang kedua, unsur utama binaan predikat ayat. Bagaimana kita nak bina predikat ayat? Dia menjadi unsur utama. Misalnya kita jumpa perkataan orang itu sungguh sopan, sebahagian buah itu masam.
keadaannya uzur sekarang. Jadi di mana kata adjektifnya? Yaitu sopan, masam, uzur. Yang ketiga, yaitu penerang dalam binaan frasa nama. Frasa nama, ya, ingat. Kain merah, dua patah perkataan sudah termasuk frasa. Jadi merah, kain itu ialah kata nama, merah itu ialah kata sifat. Jadi dia itu penerang dalam binaan frasa nama. Demikian juga kita jumpa perkataan persatuan baharu, laut dalam. Ya. Baiklah, kita pergi kepada yang keempat pula, iaitu keterangan frasa kerja yang berfungsi sebagai kata adverba. Misalnya, belajar rajin, memecut laju, tersenyum manis. Jadi belajar itu kata kerja, rajin tu dia termasuk di dalam kata adjektif. Kemudian yang terakhir, sebagai frasa nama subjek. Asalnya penerang bagi frasa nama dalam subjek menggantikan kata nama yang digugurkan. Terjumpa perkataan paras, yakni jelita kesukaan lelaki. Keadaan, ya. Misalnya bersih, menceriakan pemandangan. Tabiat, cuai, perlu diatasi. Baiklah, kita pergi pula kepada yang kelima. Terdapat sekurang-kurangnya 9 jenis kata adjektif dan kadang-kadang saling bertindihan. Misalnya kata adjektif menunjukkan sifat ataupun keadaan. Berang, curiga, pandai, lembut, kasar, licin. Kata adjektif cara misalnya lincah, cekap, pantas, ragam. Okey. Kata adjektif warna, perang, jingga, kelabu, biru, putih, kuning. Kata adjektif ukuran, bulat, besar, nipis, gemuk, timbangan. Kalau untuk timbangan misalnya berat, ringan. Kalau untuk kata adjektif jarak, misalnya kata adjektif jarak menjelaskan ruang di antara dua benda, tempat ataupun keadaan. Misalnya kita guna perkataan hampir, jarang, sempit, nyaris, rapat, jauh. Seterusnya kata adjektif bentuk, yang ini kita nyatakan bentuk dia. Bengkok, bujur, cengkung, lekuk, tembam, lonjong, segi empat dan seumpamanya. Kita juga jumpa perkataan kata adjektif waktu, yakni menerangkan hal yang berkaitan dengan keadaan ataupun sifat masa. Misalnya awal, suntuk, lampau, segera, lambat, pendek. Seterusnya kata adjektif perasaan, yakni menerangkan sifat keadaan yang dialami. Kita jumpa perkataan berahi, ragu, gembira, marah, cemburu, malu. Kata adjektif panca indera, yakni menerangkan sifat yang dapat dikesan oleh indera kulit, lidah, mata, telinga dan hidung. Misalnya untuk bau kita guna perkataan busuk, hapak, semerbak, wangi. Kalau untuk dengar kita guna perkataan bising, nyaring, serak, hinggar. Kalau untuk pandang kita guna perkataan indah, montel, terang, jelas, gelap. Kalau untuk rasa misalnya kita guna perkataan sedap, manis, payau, enak. Kalau untuk sentuh misalnya lembap, keras, kesat. Kalau untuk gabungan deria, nyaman maknanya untuk pandang dengan sentuh. Selesa untuk pandang dan sentuh. Licin untuk pandang dan sentuh. Tenteram untuk dengar dan pandang. Jadi selain gabungan deria, terdapat juga kata adjektif yang tergolong dalam lebih dari satu jenis. Misalnya tenteram, jadi menunjukkan keadaan, yakni panca indera, dengar bergabung dengan pandang. Kalau bersih, keadaan panca indera, iaitu pandang dengan bau. Baiklah, kita teruskan lagi kepada pembentukan kata adjektif, ya. Pembentukan kata adjektif. Jadi yang pertama merupakan proses untuk menambahkan imbuhan kata adjektif pada kata dasar yang sesuai untuk membentuk kata adjektif terbitan. Misalnya kita guna golongannya awalan. Bentuknya kita guna perkataan terasal. Jadi contoh katanya ialah terendah, terhebat. Kita jumpa perkataan setangkas.
imbuhan apitan ke dengan an, kita jumpa perkataan kemelayuan yang menunjukkan sifat kemelayuan. Asalnya kata Melayu, iaitu kata nama. Tapi bila dah ada imbuhan telah bertukar menjadi kata terbitan, ya. Nah, maksudnya masih lagi kata adjektif. Baiklah, kita pergi pula kepada sisipan. EL selera, ER serabut, semantan dengan juga sinambung. Selera asalnya perkataan serak, ya, kata kerja kan. Kemudian sinambung, sambung, kata kerja, ya. Kata kerja telah berubah menjadi kata adjektif. Itu yang maksudnya kita boleh faham di situ, ya. Baiklah, kita pergi lagi kepada imbuhan pinjaman. Kita jumpa perkataan awalan. Misalnya be, pro, anti. Be, biadab. Pro, proaktif. Anti, anti jenayah. Masih banyak lagi dalam buku-buku yang boleh kita cari, ya, berkaitan dengan imbuhan awalan ni. Seterusnya, imbuhan pinjaman yang menggunakan perkataan akhiran. Tak kira lah sama ada daripada perkataan Sanskrit, bahasa Arab, ataupun bahasa Inggeris. Misalnya, akhiran is, kita jumpa perkataan ekonomis. Wi, kita jumpa perkataan duniawi, syurgawi. Kemudian i, kita jumpa perkataan azali. Okey. Kemudian yang terakhir iaitu kita jumpa perkataan batiniyah. Ya. Jadi bentuk kata adjektif ini terdiri daripada kata objektif tunggal, kata adjektif terbitan, kata adjektif ganda, dan juga kata adjektif majmuk. Jadi kita kena ada kemahiran lah tu. Bila kita soalan minta kita beri kata objektif tunggal, bagaimana contoh dia? Kata adjektif terbitan, berikan contoh. Kata adjektif ganda, berikan contoh, dan kata adjektif majmuk, ya. Kita boleh rujuk dalam buku-buku yang berkaitan, ya. Sebenarnya kita ulang kaji ni, ya. Baiklah, kita pergi pula kepada kata adjektif tunggal, ya. Jadi kata adjektif tunggal iaitu kata yang terbentuk tanpa diberikan imbuhan, gandaan ataupun pemajmukan. Misalnya, kita jumpa perkataan satu suku kata gah, syuk. Dua suku kata baik, penting, sombong. Tiga suku kata gembira, sengsara, keparat. Empat suku kata bahagia, sederhana. Baiklah, bagaimana untuk kita kenal empat suku kata? Misalnya kita guna perkataan sederhana, 4. Bahagia, bahagia, 4. Okey. Kemudian contoh-contoh yang lain tu kita boleh pergi, ya. Jadi kata adjektif terbitan ni misalnya banyaklah ni, ya. Misalnya ter ni terasal. Misalnya kita jumpa perkataan dengan ter, iaitu untuk menunjukkan perbandingan ataupun tiada yang melebihinya. Misalnya kita jumpa perkataan teramai, tertinggi, terdekat. Kita jumpa perkataan se untuk menunjukkan tahap yang sama. Misalnya sehebat, semustahak, sedalam. Seterusnya kita pergi pula kepada awalan pinjaman. Misalnya bi, biadab, binoma, bilazim. Bi ni maksud dia tidak mempunyai ataupun tiada. Pro, kita jumpa perkataan pro kerajaan, pro Asia, pro sosialis. Maksud pro ini iaitu bersetuju atau menjumlahi sesuatu pihak. Misalnya kita jumpa perkataan pro kerajaan atau pro komunis. Dan yang ketiga, kita jumpa perkataan anti. Contohnya anti rasuah, anti Amerika, anti perang. Jadi anti ini sebenarnya maknanya ialah untuk menentang, melawan ataupun untuk membantu sesuatu. Kemudian akhiran kata adjektif kita jumpa perkataan is, wi, i, ya. Misalnya geografis, kronologis, duniawi, ukhrawi, manusiawi, azali, bahari, insani, alamiah, batiniah, dan juga lahiriah. Jadi apa makna dia? Maknanya ialah sifat ataupun ciri seperti yang terkandung di dalam kata dasar. Seterusnya iaitu apitan kata adjektif. Jadi apitan kata adjektif, misalnya apitan kita jumpa perkataan ke dengan an. Misalnya ketimuran, kekampungan, kemelayuan. Maknanya di situ ialah untuk menunjukkan keadaan
ataupun sifat kata nama yang terkandung di dalam kata dasar. Seterusnya kita lihat pula kepada sisipan kata adjektif. Sisipan misalnya menggunakan perkataan in. Jadi contoh kita jumpa perkataan misalnya selerak, gelembung, kelebak, serabut, gerodak, gemuruh, kemetot, semerbak, sinambung. Jadi makna di situ ialah sifat yang dinyatakan oleh kata dasar. Kemudian kata adjektif ganda ya. Kata adjektif ganda iaitu penggandaan kata adjektif penuh. Misalnya seluruh kata adjektif dasar diulang sama ada kata tunggal ataupun kata terbitan. Misalnya kata dasar tunggal hampir-hampir, susah-susah, takut-takut. Kalau kata dasar terbitan misalnya kelama-lamaan, kecinta-cintaan, kehitam-hitaman. Seterusnya penggandaan kata adjektif separat. Maksudnya sebahagian kata dasar adjektif diulang melibatkan kata berawalan dan berakhiran. Kalau untuk berawalan misalnya kita jumpa perkataan seawal-awal, sejujur-jujur, secuai-cuai. Kalau berakhiran pula misalnya besar-besaran, gila-gilaan, rindu-rinduan. Dan seterusnya kita jumpa perkataan penggandaan kata adjektif berentak. Pengulangan berentak pada kata dasar adjektif untuk menunjukkan persamaan bunyi vokal dan konsonan dan berentak bebas. Berentak vokal kita jumpa perkataan hiruk pikuk, karut marut. Kalau berentak konsonan kita jumpa perkataan compang camping, lekak lekuk, kucar kacir. Untuk berentak bebas, gelap gelita, kusut masai, porak peranda. Untuk kata adjektif majmuk, iaitu bentuk kata adjektif yang terhasil daripada proses merangkaikan dua kata dasar ataupun lebih yang membawa makna tertentu. Daripada proses tersebut, wujud perkataan baharu yang membawa makna yang berbeza daripada makna asal kata dasar yang digunakan. Bentuk kata adjektif majmuk lazimnya kita bina iaitu kata adjektif majmuk yang dieja secara terpisah. Contohnya, biru tua, manis buah, muda remaja, ringan tulang, panjang akal dan banyak lagi ya. Seterusnya kita jumpa perkataan jenis kata majmuk. Jadi jenis kata majmuk iaitu rangkai kata bebas yang digunakan secara umum dalam pelbagai bidang. Contoh dia merah darah, hitam pekat, hijau daun, manis buah, merah muda. Seterusnya kata majmuk yang membawa makna kiasan terdiri daripada simpulan bahasa. Misalnya besar kepala, gelap mata, banyak akal, berat hati, jauh hati, kuning lansat, merah hati. Fungsi dan makna imbuhan iaitu yang pertama untuk mengekalkan golongan kata. Golongan kata terbit yang terhasil sama dengan golongan kata dasar. Kata dasar ladang itu golongan kata asalnya iaitu kata nama ya, atau kata kerja ya. Kemudian mengubah golongan kata. Jadi golongan kata terbitan yang terhasil berlainan daripada golongan kata dasar ya. Mengubah golongan kata tadi, dan kemudian yang ketiga iaitu menghasilkan maksud yang berbeza. Misalnya pulih kembali seperti biasa. Pemulih alat untuk memulihkan sesuatu. Memulihkan mengembalikan kepada keadaan yang asal. Kepulihan menunjukkan keadaan pulih. Pemulihan yakni perbuatan pemulihan sesuatu. Dan yang keempat iaitu menambahkan bilangan perkataan. Bahasa Melayu digelar bahasa aglutinatif atau yang bersifat derivatif kerana membina banyak perkataan melalui pengimbuhan. Misalnya tali. Jadi kata terbitan yang terhasil misalnya bertali, talian, pertalian, bertalikan, mempertalikan. Lonjak. Dijumpa perkataan melonjak, terlonjak, lonjakkan, melonjakkan. Mahu-mahukan, kemahuan dan juga berkemahuan. Itu dialah fungsi dan makna imbuhan ya. Jadi itulah dulu yang boleh cikgu sampaikan, dan kalau tidak faham boleh kita rujuk buku, bertanya kawan-kawan kita, bertanya cikgu-cikgu kita. InsyaAllah bila kita sering mendengar, telinga kita ini mudah tangkap
akal fikiran kita ya. Jadi di saat kita perlukan, insya-Allah Allah akan menerbitkan ataupun mengeluarkan apa yang kita nak. Tapi kalau kita tidak belajar, kita tidak membaca, kita tidak menakul, kita tidak menghayati, maka saat kita perlukan itu tentu dia tidak akan kembali. Sebab apa tidak kembali? Sebab maklumat itu tidak ada di dalam fikiran kita. Kalau sudah ada, saat kita perlukannya, yakni saat kita untuk menjawab peperiksaan, insya-Allah kita mampu berbuat ya. Selamat berjaya. Kita doa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim.